Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Hasnah Arsyad, Zainul Abdul Rahman, Zuraidah Hashim, Su Suhada, Rudiah Syarif, Marziah Hasan, Jamilah Milah, Mariah, Arif Nirman, Masya Allah, betul. Fauzia Humid, Miziani, Rohana Jalaluddin, Ina Salina, Jamilah Mila, Maryam Syarbaini, Suryani, Muhammad Isa, Azni Tamat Yusof. Dah makan Cik Rodiah tu yang lambat tu, jadikan makan sebagai alasan. Hasnah Hajimat Isa, jom ke Penang. Fuzah Yusof, Sarina Samsudin, Puziah Kadir, Kaizatul Azni, Sania, Ruzi Roslan, disayangi juga. Rabiatul Adawiyah, Haji Romli, Zamnah Samin, Anita Saleh, Yurma Yus, Marianti Yusuf, Kasniah Kadiran, Zana Amiruddin, Mazni Ahmad, Umi Afan, Kalisha Umairah, Latifah Uthman, Nurul Sara, Waalaikumsalam, Azrina Abdul Hamid, Zanariah Zakaria, Mashita Ismail, Nur Aza, Nur Alis, Zainul Abdul Rahman. Putihlah pula tudung Ustazah Telekong, Cik Zainul Abdul Rahman, Telekong. Daun pandan wangi, Siti Nasurafiah, Hajah Kaiyah, Hani Has Azina Ahmad, Yusli Zamaria, Siti Rohana, Masya Allah. Amin, Sofiah Ibrahim. Terima kasih Yus Marianti 50 stars, Nozi Palil, Norliza Zakaria, Ida SPPK. Masya Allah, kagumnya dengan sahabat-sahabat Latahzan. Alamak, Kak Ida, Masya Allah, janganlah kuih tiaw-teng lah pula. Ustaz tak sihat ni. Tu kalau dapat kuih tiaw-teng tu memang, aduh, telan ayat liak kita. Masya Allah, amin. Bonda Rohana Saleh, semua sekali sihat. Kak Ida sihat, Alhamdulillah. Ustazah sihat, syukur, sihat sangat-sangat. Cuma minta maaf kepada sahabat Latahzan, dijanjikan pukul 2 petang kan. Sebab kenapa Zuraidah Ju? Kan? Cik, kenapa Zuraidah Ju? Suka hati akulah, dia jawab. Apa ni, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Memang saya orang kata sibuk mengemas lah. Konon-kononnya kita mulanya nak mengemas kan. Orang perempuan faham lah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila kita start mengemas, kononnya nak kemas satu beg, dia akan jadi berbeg-beg. Kononnya nak kemas barang balik umrah, masukkan barang nak pergi ke utara. Lepas tu dah beg-beg lain pun dibongkarnya sama. Macam itulah, sebab alang-alang ada dekat rumah. Jadi sahabat-sahabat tim khidmat pos yang bahagian mengepuskan buku-buku kepada anda pula, cuti. Sampailah hari ini adalah first day mereka khidmat semula. Masya Allah, moga Allah syurgakan mereka. Subhanallah, mereka mulakan khidmat pengepusan. Jadi mereka packing. Lepas tu Allah izinkan pula mak angkatnya Ustaz, Kak Pah Sate kita tu selalu ada dalam Latahzan. Hari ni dia tak muncul lagi. Subhanallah, tiba-tiba dia WhatsApp, Ustaz nak hantar sate lah pula. Orang demam. Bang, 3 cucuk cukup tak? Ustazah suka ngusik dia. Bang, 3 cucuk cukup kan? Mana cukup 3 cucuk? Bagi 30 lah. Hamba nafsu besar. Orang demam nak 30 cucuk sate memang tak lah. Jadi sahabat-sahabat, dia hantar sate, memang bukan orang demam lah yang makan kan. Dapat makan 2-3 cucuk jugalah. Dia makan betul lah, saya pun jangkaan 2-3 cucuk kan. Dia makan dah naik tidur balik. Tapi yang makannya siapa? Sahabat-sahabat tim khidmat ni lah. Ustazah kata makan perhabis baru hampa boleh balik. Makan, siapa lagi nak makan? Sebabnya dia orang dah tengah buat kerja tu kan. So kami lunch sate dengan nasi impit lah tadi kan, ramai-ramai. Lepas tu bila dah sahabat-sahabat tim khidmat ada, sambil makan tu sambil menyembang. Selalunya jam dekat tempat meja makan saya tu, sahabat-sahabat yang rahmati Allah, rosak. Kan dah sebulan Ustazah tak duduk rumah ni. Jadinya jam ni tak betul kot. Rupa-rupanya betul lah Ustazah, dah 1.45.
motor dia 1.45, cepat-cepat lari, solat. Ni tak dan tukar telekung lagi pun. Tapi syok juga berlive pakai telekung ni, teringat suasana di Tanah Haram. Dan begitulah jemaah Al-Fawaz Travel yang baru balik. Wah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, mereka siaplah pula Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pergi ambil anak sekolah pakai telekung. Terlupa. Sarina binti Mohyi, kita baru start, ustazah belum baca doa lagi. Tak perlu minta maaf sebab yang lewat, sebab ustazah yang patut minta maaf janji pukul 2, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tiba-tiba Kak Mazni time berselera tu, dia selera lah, alhamdulillah. Jadi petanda dia nak sihat adalah dia dah start berselera. Tapi bukan sate tadi tu. Sate tu dia makan betul-betul 3 cucuk kot saya rasa, sebab itu tak apalah yang abang tak lalu ni. Tak payah nak cakap tak lalu. Okey abang, kena semangat, kena semangat. Lepas tu ya abang tak lalu. Tak lalu apa ke bendanya. Tengah hari tadi kawan dia pergi mai hantar nasi kandak. Saya tak nak telanai liur kalau nasi kandak. Tiba-tiba saya tengah mengemas ke atas kan. Bang, habis ke nasi kandak tadi? Alhamdulillah. Daripada balik Mekah abang tak makan. Ni baru abang makan. Lepas tu simpan kat mana? Siapa nak makan nanti baki? Tak ada baki, semua dah letak dalam perut. Jadi nasi kandar tu dah masuk dalam perut, sahabat-sahabat. Maknanya apa lagi jawapannya? Jawapannya insya-Allah tak lama lagi sihat lah tu. Lepas tu pagi-pagi tadi ayah sebelum masuk ward, dia dah video call dengan anak dia kan. Tak apalah ayah duk tengok kamu pun tak sihat, teruk benar tu. Tak usahlah balik, adik ada ni. Allah sayulah pula hati kita kan. Nak buat macam mana, dua-dua tak sihat. Jadi doakan, sebab sekarang bukan tunggu ustaz sihat ke tak sihat untuk kami gerak ke utara. Tunggu ustazah dah habis kemas ke belum. Sebab bila dah tengok ustaz macam tu, saya kemas benda lain dululah. Tak kemas lambat nak balik ke Kulim tu. Saya kemas benda lain dulu. Tiba-tiba habis nasi kandak sebungkus. Ini dah memang boleh drive dah ni kalau macam ni. Tapi still macam batuk teruk kan sahabat-sahabat. Tak naklah dia macam ziarah ayah dekat hospital, batuk-batuk macam tu, orang pun tak selesa tengok. So bagi dia reda-reda sikit. Okay, jom kita buka kitab. Masya Allah. Itulah Mas Turaka Zali nak kata sihat dah tu pun tak juga. Kan sihat dah tu tak juga. Okay, jadi minta maaf saya pakai telekung hari ni. Pandanglah ustazah masih di balik hijau putih, maknanya di Malaysia. Okay, baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa tu? Ustaz tak buang nasi kandak, dia tolongkan. Masya-Allah. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah, bismillah, bismillah. Sukalah baca komen-komen anda ni. Tapi bila dah start ceramah, dah tak boleh nak fokus dah pada komen. Terbaca okey. Nak baca, apabila nak ceramah kan. Hai orang Sabah Salasiah Abdul, sihat kamu bah setelah pulang dari umrah? Apa perasaan? Masya Allah. Okey, kita buka kitab Al-Tahzan sampai kepada muka surat 497. Ini adalah sambungan yang kedua, kali ketiga pertemuan untuk bab 241. Bercita-cita setinggi bintang. Macam ada lagi ke cita-cita yang belum terlaksana? Sudahkah anda putus asa? Tinggallah ustazah, tak payahlah nak kita berputus asa. Apa ni? Ya, betul Kak Siti Azmahani, sangat setuju. Mazura Muhammad, lama tak nampak nama. Kenapa sibuk beraya kah? Tak apa, tak join live. Mudah-mudahan ada manfaat. Linda kecil, jom kita bertemu di Al-Tahzan Johor. Masya Allah, kempen-kempen kan. Kesian mereka telah all out untuk menjadikan Al-Tahzan Johor sebagai satu realiti. Sebar-sebarkan ya. Nur Azrina syukur bantu. Ada sahabat kita Kak Nur Aini Abdul Rahman
tak dapat join sebab urusan keluarga, faham, tapi tolong sebar-sebarkan. Masya Allah, terima kasih banyak. Sebab yang di Penang sambutan sangat menggalakkan, so kita bantu yang di Johor, insya-Allah. Sahabat-sahabat, ini untuk kasih sayang ya. Anda jangan pandang lain pula ni. Kalau tak percaya boleh pergi kontak pihak hotel. Mereka tak dapat sepatutnya harga macam tu, tapi alhamdulillah disebabkan kita punya program tu untuk program ilmu, syukur. Ustazah pun tak ambil tahu. Ustazah hanya serahkan kepada sahabat-sahabat Latahzan untuk menguruskan, alhamdulillah. Sebab saya sangat-sangat kagum dengan usaha kita untuk mengeratkan. Amin Ruzi Roslan hadir yang mana? Yang Penang ke yang Johor? Ramai kan orang Johor. Kalau ada orang Singapura pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong sebar-sebarkan kepada kawan-kawan di Singapura. Zainab Ahmad, nak sangat jumpa orang Singapura sebab Ustazah tak boleh lagi nak ke Singapura. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak dapat balik Johor pula. Maknanya Nur Jannah bukan orang Johor. Dekat Johor 4 Jun, Nur Hashimah binti Paiman 4 Jun. Ada gerak gempur, Masya Allah. Linda kecil punya gerak gempur jangan main-main tahu. Dengan jiwa takbir, Allahu Akbar. Amin, amin. Mastura Kazali, semoga impiannya tercapai, amin. Dah tak dapat link kuliah Latahzan, kenapa Syai Marini Syariman nangis macam tu? Maknanya dah tak dapat link Latahzan. Macam mana tu? Maksudnya link Latahzan, alamak, tak dapat nak menolong. Siapa Hanisa Syafi'i, Kak Siti Roziah Osman ada dekat dalam Telegram. Tolong sharekan link Latahzan ke grup itu. Mungkin itu kot maksud dia ke macam mana? Saya pun tak faham ni bab-bab macam ni. Terima kasih Masita Muhammad 100 stars, Masya Allah. Betul, diusung beraya ke Temerloh, Kelantan, Kedah dari Masya Allah. Mazura Muhammad, itulah kan. Sebab saya tak kisah orang tak live Latahzan, sebab saya tak pernah menghitung berapa orang yang live. Tapi saya tetap buat supaya mudah-mudahan menjadi mudah-mudahan menjadi rujukanlah bagi orang-orang yang sedang bersedih. Siti Aisyah Kak Pah ni lah toke sate yang sangat sedap berada di Ampang. Tolong hubungi Siti Aisyah Kak Pah kalau siapa-siapa nak sate fresh. Kan? Ustaz dah makan dah Kak Pah, sihat dia insya-Allah. Okey, jemaah umrah Mak Ngah dan Mak Teh akan bersama raikan majlis Penang. Ye, Saloma Nurin. Ye terus. Kak Romna Mansuri, jom turun JB. Kalau orang JB dengan Singapura tu turun ke naik? Jom. Kak Masliza Bagiran, I tidur rumah you. I tidur rumah you. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita buka muka surat 497. Okey, sebab Ustazah skip sekejap nak sambung mengemas. Jadi, bila Ustazah nak ke utara? Besok kan saya ada iKim FM. Jadi mungkin Ustazah ke konti dulu besok sebab asyik depan skrin je kan. Diorang pun dah buka konti, panel dah boleh datang ke studio. Saya pun dah lama tak pergi ke iKim FM secara berdepan. Mungkin besok saya akan live daripada konti. Mungkin sahabat-sahabat belum ada perbincangan rasmi lagi. So balik daripada situ kalau Ustaz kuat, kita geraklah. Ustazah boleh drive sepenuhnya sampai ke Penang. Tapi ya, faham Ustazah Khadijah Abdullah. Mekah sekarang pukul 9 pagi lebih. Ini waktu kita nak landing sekejap setelah kita iktikaf malam dan subuh kan. Allah. Itulah air dalam telekung lagi ni. Ustazah Khadijah Abdullah jangan pergi pergi market pakai telekung pula lagi. Ustazah tak apa sebab duduk depan skrin. Okey. Baik sahabat-sahabat, muka surat 497 kita terus kepada seorang penyair mengatakan, itulah cita-cita yang tinggi seakan-akan mentari berupaya meraih cintanya. Apa lagi yang kita nak bandingkan ketinggian cita-cita kita? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli Muhammad. Kak Siti Roziah Osman asyik tanya KL Selangor sahajabah ketika di Tasik Kebun, di segala-gala di Selangor ini. Itulah dia KL Selangor. Masya Allah. Okey, subhanallah, cita-citaku mencapai bintang, tunaikan umrah. Ya Allah, amin. Mazura Muhammad, moga Allah izin. Suhana Adris ni pun nak kena babak.
Kalau KL tu takkan tengah-tengah KL yang dah 2 kali buat kat Tasik Kebun tu. KL punya lah tu. Okey, patut tanya macam ni Suhana Adris. Ustazah, bila nak buat latahzan kat rumah saya? Macam tu. Baru insya-Allah. Gurau. Okey, itulah cita-cita yang tinggi, seakan-akan mentari berupaya meraih cintanya. Allah, puncak nikmat itu adalah cinta. Bila sudah tidak ada cinta, hati ini seperti mati, kan sahabat-sahabat? Allahu Akbar. Dan purnama, purnama ni dulu bukan ada lagu apa? Lagu Siti Nurhaliza. Purnama apa lagu dia? Purnama macam ni. Dulu saya nyanyi juga lagu tu. Allah hijab dah, tak ingat dah. Purnama merindu. Purnama merindu. Macam mana entah lagu dia kan? Okey. Dan purnama, sebab kita macam jarang sebut purnama ni kan. Bila ada dalam syair ni teringatlah. Purnama merindu. Betul Nur Aziz Abu Kasim. Mau tahu dia. Betul kan ejaan dia jadi purnam lah pula. Baik, bukan param Purnama merindu. Tengah nak tangkap macam mana dia punya lagu tu. Purnama merindu, purnama. Tak payahlah, subhanallah. Okey, nampak orang KL duk tanya ni. Okey, dan purnama merayunya dengan mengukir ungkapan di sebalik cahayanya. Yang dapat di bulan itu juga adalah cahaya matahari. Betapa hebatnya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So kita tak dapat sahabat-sahabat, Abu Rahmannya pula yang jawab purnama mengambang. Nurul Sarah, purnama mengambang. Kak Fatimah Omar ajak latahzan. Ingatkan ajak latahzan Kak Fatimah Omar. Ajak beraya ke Puchong. Alah, kalau nak ikutkan nak beraya kat rumah semua orang. Tapi itulah, baru plan pagi tadi nak beraya dekat rumah Kak Amy dengan rumah Kak Anum di Serendah. Terus Allah hijab, dah tak jadi. Kononnya kami on the way balik ke Kulim tu nak singgah belah Serendah lah. Rumah anak-anak murid yang duk mengajak kan untuk sarapan pagi. Terus tak jadi. Depa beraya berdua depa. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. So sahabat-sahabat, bulan mendapat cahaya yang begitu indah daripada matahari. Jadi kita boleh mencapai cita-cita yang tinggi dengan apa? Dengan semangat yang tinggi. So jangan matikan semangat, itu yang kita belajar sebenarnya. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah anda kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan cita-cita anda. Dengan memperhatikan cita-cita anda. So bila cita-cita kita bermatlamat akhirat, sahabat-sahabat, kita akan mendapat satu semangat luar biasa untuk lebih lagi. Dia macam mana Ustazah cakap, kenapa engkau ni dah pencin-pencin pun nak kerja? Contoh, dulu aku kerja, aku dapat 3,000 sebulan. Contoh sahabat-sahabat, 3,000 sebulan tu aku besarkan anak, aku buat macam-macam. Nak sedekah pun tak sempat. Tapi aku pencin, aku dapat RM1,000 sebulan. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah, alhamdulillah puas sebab dengan 1,000 tu aku dapat infak di sana sini. Tapi kalau aku sihat lagi ni, aku kerja lagi, tak mengharapkan duit pencin aku saja, bukan sikit sedekah aku boleh buat, bahkan banyak lagi sedekah. So bila banyak lagi sedekah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Acik tak boleh tengok purnama. Apa tu? Alah, lajunya hilang tulisan ni. Allah macam ada orang tengah sedih ni. Ada orang tengah sedih ke? Alah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, la tahzan, innallaha ma'ana. Sedih tu biasa, kita kena berdepan juga dengannya. Suka tak suka, sahabat-sahabat, perasaan sedih ni kita kena layan. Tapi jangan melampau-lampau. Itulah nasihat dalam kitab La Tahzan. Okay, kalau orang sepanjang umur hidup dia tak ada rasa sedih langsung pun something wrong juga, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mana? Memanglah Mazura Muhammad, memanglah besoknya tu Isnin. Rumah dekat mana? Kalau setakat Kedah tu boleh ajak siapa-siapa teman. Oh, cucut teman. Nasib baik cucut. Sebab tak sebut benda lain. Lidi ai jatuh. Okey. Cita-cita anda mana? Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah anda kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan cita-cita anda. So perbaiki sahabat. Kita bercita-cita nak dapat wajah yang cantik.
Contoh, sahabat-sahabat sangguplah beli produk itu mahal apa ke pun tak cantik-cantik juga. Sebenarnya bukan tak cantik, kamu tak mensyukuri kecantikan sedia ada yang telah Allah bagi. Cuba daripada kita bercita-cita untuk cantik di dunia ini, kita berazam bercita-cita untuk cantik di akhirat. Apa maksud cantik di akhirat? Dekat akhirat kita tahu di mahsyar Allah, bila dihalau daripada barzah ke mahsyarnya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada yang wajahnya hitam legam, walaupun ketika di dunia dulu dia kuputih. Ada orang yang wajahnya putih bercahaya, walaupun ketika di dunia dulu dia hitam. Ada juga ulama yang membahaskan sahabat-sahabat mukanya macam zebra, putih hitam. Kau dah kenapa pula muka belang-belang ni? Yang dulu hitam jadi putih cantik bercahaya kerana amal solehnya. Allahu Akbar. Yang dulu putih bersih wajahnya di dunia, di akhirat hitam legam. Dia tak peduli dengan agama Allah ni ketika di dunia. Yang macam zebra, sat belang hitam putih, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut macam mana? Sat haram, sat halal. Halal mau, haram mau. Itu yang jadi halam semua tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak fokus, aku nak jadi cantik di akhirat, jadi kaya di akhirat. Itu sebab Ustazah selalu cakap, alang-alang kita bercita-cita nak jadi jutawan dunia, silap. Jom kita target jadi jutawan akhirat. Jutawan akhirat menjadi seorang jutawan dunia yang tak lupakan akhirat. So insya-Allah di dunia dia jutawan dunia, di akhirat juga dia jutawan akhirat. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita nak sebutkan kita jutawan akhirat, tapi dalam kayanya kita sebagai jutawan dunia, sama sekali kita tak fokus kepada akhirat. Jadi macam mana kita nak kata kita ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, telah memperhatikan cita-cita kita? Perhati, macam dulu Ustazah pernah bercakap tentang hobi. Anda mempunyai hobi apa? Ada orang kata, Ustazah, hobi saya suka kumpul apa Saya suka kumpul apa? Ada orang suka kumpul periuk belanga kan? Kumpul je, ada baru beli sahabat-sahabat. Lepas tu dia letak tinggi atas lemari, dalam kabinet. Itu hobi dia. Oh, nampak je baru beli. Masaknya tidak. Saya kata minta maaf. Minta maaf bahasa Ustazah itu hobi yang bodoh. Bukan Ustazah cakap kitab la tahzan. Kerana hobinya orang yang tidak beriman ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia tahu aku bukan masak banyak-banyak pun, aku beli periuk besar-besar ni pasal apa? Untuk jadi pameran. Allah, kan risau bertahun-tahun simpan, buka-buka segala macam. Mak nenek duduk dalam tu bergerak-gerak cari kita. Aku nak makan engkau sebab engkau tak masak pakai aku nak makan engkau. Binatang apa duduk macam tu kan? Sebab dia tutup periuk tu, dia buat perhiasan. Kan rugi, sahabat-sahabat. Tapi kalau orang yang hobinya memang membeli periuk, masaknya pun sahabat-sahabat dirahmati Allah berperiuk-periuk. Daripada dia meniagakan berperiuk-periuk tu, dia masak 10 periuk, 1 periuk bubur lambuk untuk dihantar ke masjid. Begitulah dia Ustazah tiap petang tu dia, sahabat-sahabat. Barulah hobi yang bermanfaat. Sebab tu kan dulu Ustazah duk gaduh dengan Ustaz masa mula-mula kahwin. Sahabat-sahabat, gaduh tu anda faham lah, gaduh suami isteri kan. Kenapalah hobi suka memancing ni? Kau dapat ikan pun 3 jam pergi. Kita pun melayan. Sebab apa dia kata? Yelah abang tak dapat ikan tu. Saya tahu tak hobi memancing ni boleh membentuk apa? Membentuk jiwa yang sabar. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kata ustaz saya, syukur itu bukan apa yang kita dapat. Syukur itu apa yang kita ucap bila dapat. Betul Ustaz Bazid Aziz. Masya Allah, Bazid Aziz pun dah boleh jadi ustaz dah sebenarnya. Kenapa Kak Sania? Masya Allah, loading, kesian dia. Orang lain internet okey ke? Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul, Nurul Sarah, Ustazah bagi contoh je beli periuk-periuk tu. Tapi maksud Ustazah, kadang-kadang kita tak guna pun benda tu. Hobi kita hanya untuk tontonan. Kenapa awak suka simpan kasut? Awak memang pagi pakai kasut lain, petang pakai kasut lain, macam tu kan? Tak, Ustazah, saya suka tengok. Cubalah sahabat-sahabat ubah sikit-sikit. Ubah sikit-sikit, sahabat-sahabat, untuk apa? Cipta hobi yang boleh mendekatkan kita kepada akhirat.
cipta hobi yang limpahan rahmat Allah sampai kepada kita. Contoh kan, kalau Ustazah cakap hobi saya pergi masjid, ramai pula orang menyampah, lah Ustazah ni tak ada cerita lain, macam masjid je lah tempat ahli syurga. Maksudnya kan, saya jadikan mengajar ni sahabat-sahabat hobi saya. Kalau hobi ni ada bayaran ke, tak ada bayaran ke, macam itulah maksudnya kan. Kan suami kita pergi memancing tu, ada bayaran ke? Tak ada, siapa-siapa bayar. Dia keluarkan duit lagi ada kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Suami kita pergi jogging petang-petang, pergi main bola, main futsal malam-malam. Contoh, anak-anak kita tu, ada siapa-siapa bayar dia apa ke? Tak ada. Tapi sebab hobi, seronok dia buat, sahabat-sahabat isi masa lapang. Tak apalah, tak salah anak-anak kita malam-malam pergi main futsal. Niatkan untuk apa kamu bereksersis tu? Untuk sehat. Kenapa nak sihat? Untuk beribadah kepada Allah. Bukan main futsal sampai pukul 3 pagi, akhirnya besok tak solat subuh. Itu jadi mak, sahabat-sahabat, kena kaitkan dengan akhirat. Jangan main marah je. Kamu ni main futsal malam-malam pukul 3 pagi baru balik pompek. Tak tunjuk pun dekat anak. Kenapa mak tak bagi? Kenapa mak tak suka? Kalau kamu balik-balik futsal pukul 3 pagi, mak tengok mana anak aku ni tadi balik main futsal pukul 3 pagi. Tengok-tengok tengah tahajud kat bilik. Contoh kan sahabat. Pasti sejuk hati mak tu. Lepas tu sahabat-sahabat tengok, kenapa tak tidur lagi? Alamak, dah pukul 4.30, sekejap lagi dah subuh. Kan, baca Quran lah sekejap. Lepas ni baru solat subuh. Pergi masjid solat subuh, baca Quran sekejap. Mak jangan marah pula sebab hari ni hari cuti, hari Ahad tak ada kerja, nak tidur lah. Contoh kan sahabat, sejuk hati mak. Pastikan betulkan niat kita, betulkan hobi-hobi kita. Ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hobi share kuliah sampai kena blok dengan FB. Tu Nurul Sarah. Kan apa saja hobi kita sahabat-sahabat, perhatikan kerana dia boleh membentuk cita-cita yang baik dan merealisasikan dalam kemelut kancah kehidupan. Masya Allah, ada orang masa PKP, hobinya memasak. Lepas tu tak pernah meniaga langsung. Tapi sebab share kat Facebook, asal masak, share kat Facebook. Asal masak, share kat Facebook. Kan contoh sahabat-sahabat, cantiknya macam mana kau buat roti jala ada color-color tu. Aku saja-saja je, dah anak aku pun ada kat rumah ni, bermain warna dengan anak-anak. Tak sangkalah pula jadi roti jala bendera Malaysia. Open lah order. Tiba-tiba jadi kaya raya, jual roti jala jelita. Sekian dimaklumkan. Kan sahabat-sahabat, dari hobi bertukar. Baru ni saya tengok satu TV ke dekat Facebook. Dia buat bahulu tu main-main je. Sekarang dah ada kilang bahulu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya sukalah tengok cerita macam tu. Sebab apa? Sebab orang kampung yang dulu tak ada apa-apa, hanya kerana hobi share sekejap kat Facebook, sahabat-sahabat, akhirnya dan matlamat dia bila jadi kaya raya macam tu, nak bagi orang lain bekerja dengan dia dapat pendapatan. Dia boleh tinggikan jumlah bayaran zakat dia untuk kepentingan keperluan asnaf. Hebat kan sahabat-sahabat? Itulah yang nak membentuk cita-cita yang tinggi. Realisasikan. Ya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hobi bercucuk tanam terbaik. Kan? Dia tanam satu pokok kunyit. Kan satu pokok kunyit ke depan. Kan? Daun kunyit tu saya tak pernah masak rendang Ustazah. Suami saya tak suka kalau nak sikit beli. Tapi jiran saya tu memang meniaga pulut kuning rendang tiap-tiap hari. Saya ni Ustazah, daun kunyit saya tu saya bagi kat jiran saya tu yang meniaga. Yang saya pelik, lagi saya bagi lagi banyak daun kunyit saya. Lagi saya bagi lagi banyak daun kunyit saya. Maknanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah maha baik, maha memandang. Kita tak bakhil. Kenapa berbudi pada tanah? Saya tak makan ubi kayu Ustazah, tapi dah belakang rumah ni kosong, saya tanam ubi kayu. Saya cakap dekat surau, pokok ubi aku tu dah tinggi, dah daun-daun banyak. Siapa nak ambil pucuk dia ambil. Siapa yang rajin suami dia nak pergi cabut batang ubi tu, dekat dalam tanah tu ada ubi kayu tu, ambil rebus. Hang jangan bagi kat aku sudah. Dan kau tak suka hang tanam pasal apa? Sajalah aku suka tengok jiran-jiran aku suka duk ambil belakang rumah aku. Faham banyak pula dah contohnya kan. Okey, dah habis dah contoh. Baik, kita nak tengok pula seorang penyair mengatakan, biar jelita sayang pula nak makan. Kan Nur Madinah, bila jelita sayang pula nak makan. Okey, dia meraih cita-citanya berkat kesungguhannya.
Hingga itulah sahabat, orang dapat capai cita-cita tu berkat kesungguhan. Kita pun puas kan tengok kawan-kawan, saudara mara, jiran, tetangga. Mak-mak kan selalu macam ni, cuba tengok tu, cuba tengok. Dulu dia tu susah tu, tapi mak nampak kesungguhan dia. Sebab tu cita-cita dia tercapai. Kalau yang berangan-angan macam mak jenin tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sampai mati tak capai cita-cita dia sebab berangan. Berangan yang tak sudah. Tapi kalau dia bercita-cita, dia realisasikan, sahabat-sahabat Allah, Yusbarianti Yusof, saya ni tersebut ubi tu bukan apa tau. Sahabat saya, bukan sahabat, anak murid di FGV Felda. Siapa yang tahulah cerita ni, sahabat-sahabat, kematian anak murid saya. Kuliah dulu saya mengajar tiap Jumaat ni, setiap pejabat-pejabat saya bergila-gila kan. Jumaat pertama, Jumaat kedua, Jumaat tiga, Jumaat kedua saya mengajar di FGV Felda. Saya kenal kakak ni, sahabat, pernah rehlah dengan saya ke mana? Padang Bukit Tinggi ke Aceh, macam itulah. Subhanallah, dia baru kembali ke rahmatullah. Kabarnya, wallahualam, sebenarnya nak jadi asbab ajal kan. Tak tahulah ustazah, tiba-tiba dia raya semua elok ustazah. Lepas tu dia singgah Sungai Besar, katanya beli ubi kayu. Balik KL, rebuslah ubi, biasalah sedap kan makan cicah dengan nyok, cicah dengan asam, sambai cili pula, sambal ikan bilis kan. Telan ayak liok lah pula, subhanallah. Lepas tu dia muntah, cirit-berit. Jadi suami biasalah sembang-sembang, banyak sangat makan ubi kot. Bawa ke hospital. Doktor masuk air berapa botol sahabat. Hari ketiga tak silap saya. Masuk air tu terus kritikal. Hari ketiga kot dia meninggal. Ya Allah Tuhan, kita nak cerita hanya penyebab. Berapa tahun dah of course dia makan ubi kayu, tak jadi pun macam tu. Kan sahabat-sahabat, kita ni yang suka makan ubi kayu ni jangan pula anak murid ustazah tu meninggal sebab makan ubi kayu, tak nak lah. Tak macam tu, bukan. Masya Allah sahabat, nak ceritanya, kita ni muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tak pernah tahu bagaimana caranya Allah nak jemput kita. Jangan apa, doktor pun tak tulis punca kematian, kat surat mati kan, doktor tak tulis punca kematian makan ubi kayu. Tak adanya. Kan sahabat-sahabat? Tapi kita ni, Allahu Akbar, ustazah nak jadi sebab je. Takkanlah dia makan ubi kayu tu sampai satu periuk, mustahil. Kan? Macam semalam kawan Latah Hazan kita cerita apa, sahabat-sahabat, jatuh sekejap tergelincir. Masya Allah, bawa ke hospital, pendarahan dalam kepala, semalam meninggal dunia. Adiknya Kak Mas Liza jatuh dekat pejabat je kan, jadi asbab terus meninggal dunia. Ya Allah, semoga syurgalah tempat mereka ni, sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Jadi kita belajar sesuatu. Kita yang duduk saja-saja ni, sebab tu kadang-kadang ustazah on the way nak pergi mengajar, tengah duduk, tarik kerusi duduk dekat meja penceramah, kadang-kadang datang ingatan, ya Allah, entah-entah ini ceramah aku yang terakhir ya Allah. Kalau betul lah ajal aku dah dekat, tak apa ya Allah aku mati tengah ceramah ni ya Allah. Tak apa ya Allah aku mati tengah dalam perjalanan ke tempat baik ni, sebab aku takut. Sekarang aku dalam perjalanan ke tempat baik, aku takut engkau matikan aku saat aku terpesong menuju ke tempat tak baik, lalu engkau matikan aku. Wa na'udzubillah min zalik. Faham ya sahabat? Bila kita sedang buat baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan takut. Bukan kita minta mati, tapi kalau kita terfikir, ya Allah, rasa lain macam, nak mati ke aku ni ya Allah? Kalau betul lah ajal aku dah dekat kan, matikan aku tengah aku nak khatam Quran 30 juzuk ni ya Allah. Contoh, sebab apa? Kita bukan minta mati, matikan aku ya Allah sebab boyfriend aku pun dah mati, tak gunalah kalau aku hidup. Itu orang putus asa. Ini kita minta husnul khatimah, kematian penghujungnya yang baik. Mudah-mudahan itulah rezeki kita. Allahu Akbar. Dia meraih cita-citanya berkat kesungguhannya, hingga emas berbeza daripada logam lainnya. Bukankah emas itu juga sejenis logam? Tetapi apa bezanya emas dengan logam? Kenapa orang beria-ria mencari emas, sahabat-sahabat? Dan Masya Allah, bukan mudah cara nak mendapatkan emas yang berkilat, emas yang bersusun dekat kedai emas tu. Bukankah asalnya dia juga berwarna hitam?
Dia bukannya tiba-tiba kita nampak terpancar kuning berkilauan begitu, tidak. Tetapi nak mendapatkan emas yang begitu cantik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, perlukan kesungguhan, ketekunan dalam nak mengemaskan sesuatu emas yang tulen. Faham ke tak faham? Masya Allah. Dan hingga hari yang biasa dilaluinya membuatnya menjadi seorang pemimpin. Apa kena mengena emas dengan pemimpin ni? Pemimpin sepatutnya, sahabat-sahabat, adalah sesuatu yang sangat bernilai. Kita tabik spring respect, hormat dengan pemimpin kerana akhlaknya, bukan kerana kedudukan dan hartanya. Walaupun dia pemimpin yang miskin, bajunya compang-camping contoh, kita tetap respect dia. Bukankah Rasulullah sendiri, isterinya berpakaian baju yang bertampal-tampal, berbelas jahitan tampal-tampalnya? Hinakah Khadijah Al-Kubra? Tidak. Kerana apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kerana cita-citanya hanya satu, untuk bahagia bila balik bertemu dengan Allah. Dah nak mati pun masih pesan kepada Rasulullah. Habis dah hartanya untuk perjuangan agama dakwah Rasulullah. Ya Rasulullah, andai selepas kematianku, tulang belulangku boleh dijual untuk dijadikan jambatan kepada jalan-jalan dakwahmu, engkau jualkanlah tulang belulangku ya Rasulullah. Makna tak puas lagi ni, dah capai cita-cita akhirat, menjadi ummahatul mukminin yang akan mengetuai para wanita masuk ke dalam syurga, sahabat-sahabat. Nabi sayang sangat dengan Khadijah, punya pengorbanan yang hebat, wanita pertama yang menyokong kerja dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dah punya pelbagai ramai isteri selepasnya, dia tak mungkin melupakan Khadijah. Kerana apa? Masya Allah, Khadijah seorang yang sangat bercita-cita tinggi untuk akhiratnya. Dia tak puas dengan apa yang dia dah beri untuk agama Allah saat hidupnya. Masih lepas mati nak menyumbang lagi untuk agama Allah. Kita rasa, akak puas dah Ustazah, daripada pakai kita kancil dapat beli kereta wira, puas dah. Yelah puas kat dunia ni. Tapi kita jangan merasa puas selagi kita belum, sahabat-sahabat, bercirikan wanita-wanita syurga, bercirikan lelaki-lelaki yang bakal dimasuk dalam syurga. Kita bukan tak tahu daripada majlis ilmu yang kita pelajari, siapakah lelaki-lelaki yang bakal dimasukkan kepada syurga. Bukankah Rasulullah itu contohnya, dia berada di luar rumah, disukai oleh orang-orang di luar rumah. Orang hormat pada dia, orang susah cari dia, suka menolong orang. Balik ke rumah, isteri tak menyampah, anak-anak tak gerun dengan ayah. Ternanti-nanti kepulangan ayah, rindu akan suami yang mulia jiwanya. Balik ke rumah pun isteri kagum, isteri sanjung, anak-anak hormat dengan ayahnya. Ini lelaki calon-calon syurga. Bukan kat luar kemain berpidato sampai pecah meja, orang punya respect kat dia, balik menyeringai. Isteri cukup menyampah, bercakap penuh ego, bongkak dan sombong. Anak-anak benci kepada ayahnya. Kenapa jadi macam ni, wahai lelaki-lelaki qawam? Anda tidak bercirikan lelaki syurga. Begitu juga para wanita. Ya Allah, kita ada mulut untuk kita pok-pok bercakap tak berhenti. Tapi cakap macam mana yang boleh mengundang kita ke dalam syurganya Allah? Bukan kita tak tahu, Quran dah cerita, la tasma'u fiha laghiyah. Dalam syurga tu tak terdengar perkara lara. Asal kau sembang, benda lara. Sembang, cerita hal buruk orang. Macam mana kita nak ke syurga, sahabat-sahabat? So cita-cita kita sebenarnya berhenti-berhentilah untuk kita. Cita-cita saya Ustazah nak dapat 10 ASPM. Cita-cita saya Ustazah nak berada di kedudukan tahta sekian. Cita-cita saya Ustazah nak tukar kereta sekian-sekian. Silakan, tak salah. Tapi jangan lupa bercita-cita untuk menjadi penghuni syurga. Kita belum berjaya, sahabat. Walau hebat mana kita atas dunia, kalau cita-cita kita untuk ke syurga belum terlaksana. Faham Baik. Membaca fikiran. Ni apa pula ni? Bercita-cita setinggi bintang ni. Macam mana kita nak dapat? Orang tu macam tahu je apa yang aku nak dalam hati ni. Gitu kan, sahabat-sahabat. Membaca dan merenungkan kebijaksanaan berfikir orang yang pandai adalah kegiatan yang menggembirakan hati dan jiwa. Kegiatan menggembirakan hati dan jiwa. Kegiatan seperti itu adalah kenikmatan tersendiri yang dapat dinikmati oleh mereka
yang mampu membaca fikiran bijaksana orang-orang yang pandai. Dia lebih kepada macam mana kita nak cakap insting. Macam tu ke sahabat-sahabat? Insting lah pula. Baru saya teringat nak cerita ke anda. Saya masa, ingat tak sebelum saya pergi Mekah tu, kan daripada wish happy birthday Ustazah kan. Saya pergi, lepas tu 2-3 hari lepas tu saya pergi Mekah. Ingat tak antara last kuliah saya kan, saya pergi kuliah dekat tentera. Ingat tak sahabat-sahabat? Kuliah depan tentera kan. Pertama kali saya pergi kuliah ramai-ramai, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang lelaki lebih ramai daripada orang perempuan. Rupanya sebab bos besar mereka turun dengan kuliah Ustazah. Rupanya isteri kepada bos besar mereka tentera ni adalah anak murid Ustazah. Dia orang duk panggil Datin, Datuk. Saya ni dah tak reti dah sebab dah anak murid kita kat masjid duk kak dengan isteri dia tu. Rupanya dia panggil Ustazah naik atas pentas untuk ceramah. Tiba-tiba apa dia janji? Allah selamatkan kamu ke sana helwah ke apa? Ya Allah, terkejut. Datuk tu bagi kad sebesar ni sahabat-sahabat. Sebesar. Ya Allah, tersipu-sipu, malu ai. Rupanya dia tahu hari tu adalah hari jadi Ustazah. Masya Allah. Tengok cantik sangat dia buat. Selamat hari ini. Kenapa saya tunjuk ni? Sebab tadi saya mengemas. Lepas tu sepatutnya saya letak kat mana benda lah ni. Lepas tu saya letak atas meja ni. Barulah ingat sahabat-sahabat. Selamat hari lahir Hajjah Muzayyanah binti Abdullah. Saya rasa macam bahagia sangat. Lepas tu dia ni Laksda. Laksda ni apa? Laksda. Apa ke benda entah. Laksamana pejuang. Suka hati Ustaz Azad. Tapi Datuk Syamsuddin bin Haji Ludin, Ketua Pengarah Ikhlas daripada warga BSEP. Apa BSEP ni? Bahagian Cyber dan Elektromagnetik Pertahanan Angkatan Tentera Malaysia. So kad ini yang lebih besar daripada muka saya akan simpan. Lupa nak share dekat anda sebab duduk atas meja saya. Cantik tu ala print kat komputer kan. Tapi rasa macam penghargaan lah sebab kita nak pergi naik atas pentas untuk ceramah. Tiba-tiba dia pun buka lagu. Lagu apa Tapi saya memang lupa terus masa tu. Hilang ingatan sekejap sebab malu diraikan macam tu depan-depan tentera pula kan. Macam kelakar lah pula rasanya. Lepas tu saya balik daripada Mekah, sahabat-sahabat, saya barulah nak mengintai satu-satu. Ya Allah Tuhan, ada yang saya dah pergi Mekah pun baru ada hantar kiriman macam-macam. Kalau ada di kalangan anda, sejujurnya saya tak terucap satu persatu. Saya tak terucap satu persatu terima kasih. Ya Allah, saya malu dengan Allah. Saya tak mampu membalas semuanya. Okay? Tapi hanya Tuan Badan yang bagi, kan, sahabat-sahabat termasuklah semua sekali. Bukan saya nantikan setiap orang bagi hadiah. Masya Allah, saya tak pernah bernawai itu macam tu. Cuma saya percaya di setiap komen anda, bila anda tahu ada doa-doa kebaikan, itu adalah hadiah yang paling besar. Sebab kadang-kadang Ustazah dengan Ustaz macam ni, ya Allah bang, syukurnya akhir Ramadan kita sebenarnya cabaran besar. Jemaah Syawal ni yang masuk ni semua orang pertama kali, orang kampung, warga emas bang. Bukan senang ni nak lead. Tapi sahabat, saya rasa macam nak menangis bila habis macam-macam nazar saya buat. Sebab memang macam mana nak kata, macam urusan umrah sebulan saya ni lebih mudah daripada yang lain-lain. Saya percaya kerana apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kerana ya ke acik-acik, hari tu dah hafal dah, tapi saya kan tak pernah bergaul dengan diorang ni, so saya tak reti nak sebut pangkat-pangkat apa, minta maaf lah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya percaya sebab sebelum saya pergi tu kan hari jadi saya. Jadi banyak orang macam berdoa selamat hari jadi Ustazah, dipermudahkan semua urusan. Semua urusan tu termasuk link dengan doa saya, ya Allah, permudahkan semua urusan aku ya Allah. So diaminkan oleh para malaikat Allah doa-doa anda. Saya percaya sebab saya sangat yakin kata Nabi SAW, doa ni adalah senjata orang beriman. Kita sesama sahabat saling mendoakan. Sahabat, orang bagi hadiah sebesar mana pun, kita tak boleh baca hati orang. Ikhlas ke ada kepentingan, kita tak boleh baca. Tapi kalau doa dalam diam, sudah pasti Ustazah bukan tahu pun aku doakan dia, tapi siapa tahu Allah
itulah sebenarnya doa, itulah sebenarnya hadiah yang paling besar yang ustazah tak terbalas dengan anda. Jadi kalau anda yang menghantar barang, hadiah, lagilah sahabat-sahabat kadang-kadang ustazah minta tolong ustaz bukakan. Lepas tu dah, bang yang tadi abang buka tu siapa yang bagi? Tolong, sorry lah abang dah buang dah balut dia. Ya Allah bang, tak ucap pun terima kasih. Tak apa, Allah tahu awak dah terima dah dengan ikhlas. Subhanallah. Sebab kalau macam kita dapat sehari dapat satu hadiah tu, mungkinlah kita macam, oh, siapa bagi ni, siapa bagi. Saya ni sahabat memang sibuk. Saya tengok benda tu, ya Allah terima kasih, siapalah yang bagi, kau tambahkanlah rezekinya penuh barakah. Lepas tu kita macam tak adalah macam ya peluk hadiah macam budak-budak dapat hadiah mainan kan, sampai tidur pun dia peluk. Tak adalah macam tu kan sahabat-sahabat. Jadi saya cari siapa yang hantar ni, siapa yang bagi. Lepas tu kita lupalah nak tanya balik macam tu. Jadi sahabat-sahabat jangan kecil hati ya kalau ustazah tidak berterima kasih secara personal dengan anda. Tapi terima kasih saya tu insya-Allah melalui doa-doa kebaikan. Sahabat-sahabat tiba-tiba teringat kenangan sebelum balik Mekah hari tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, baik. Kita sambung pula dah. Baik. Doa dalam diam. Betul, doa pemberian paling suka. Sangat betul Aina Ismail, ya Allah. Sebab tu kita perlu berkasih sayang. Kita perlu berukhuwah. Dengan cantuman ukhuwah dengan orang kaya, orang miskin, sahabat-sahabat. Bahkan Ustazah Zai lebih percaya selalu sembang dengan Ustaz. Abang tahu tak siapa yang banyak mendoakan kita ni? Orang-orang miskin. Ia meremang bulu roma saya sahabat. Kenapa saya yakin orang miskin banyak mendoakan kami? Sebab mereka kalau kita hulurkan apa-apa, bantu apa-apa, mereka sebenarnya rasa kerdil, aku nak balas apa yang Ustazah bagi, aku nak balas dengan apa. Tapi saya, cik jangan balas dengan apa-apa. Tolong bantu saya dengan doa. Itu je yang saya selalu cakap. Bahkan kalau acik-acik tu kan, macam pergi Mekah baru ni ada yang bawa kain batik. Kelakar pula Ustazah ni. Macam lah Ustazah pakai kain batik kan sahabat-sahabat. Bukanlah nak menafikan, tapi ya Allah cik kenapa bersusah payah bawa daripada Malaysia nak hantar saya kat sini. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia bersusah payah. Tak ada apa nak bagi kat Ustazah. Tak payah macam tu cik. Ni nak kena marah dengan saya ni. Saya nak doa je tolong. Maksudnya saya bersungguh-sungguh minta doa. Tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Orang-orang yang tak ada benda. Mesti bila Ustazah share contoh kan. Kita kadang-kadang benda kan. Terima kasih siapa yang hadiah dekat Ustazah. Apa yang mahal sikit kat sini. Handphone lah contoh kan. Terima kasih siapa yang bagi saya handphone ni contoh. Mesti di sana ada orang. Syoknya ada orang boleh bagi hadiah handphone kat Ustazah. Tak apalah, dia kan orang kaya. Nampak tak? Kita macam dah mencipta jurang. Sebenarnya di sisi Allah antara kaya dan miskin semuanya sama. Yang membezakannya adalah takwa. Kalaulah anda yang miskin contoh, kalaulah aku kaya, aku pun nak bagi handphone kat Ustazah. Contoh ini contoh, anda jangan pula berasa hati ke apa. Ustazah tu nak suruh orang hadiah handphone lah. Tak. Maksud Ustazah, orang miskin mungkin dia tu kaya, bolehlah hadiah handphone. Sahabat, orang yang menghadiahkan handphone tu contoh, wow Ustazah say thank you ke aku bagi handphone mahal kat dia ni. Kan kau hado, aku seorang je boleh bagi handphone kat Ustazah kan. Contoh, apa makna hadiah dia tu di sisi Allah? Tak ada makna sahabat-sahabat, tak ada makna. Tapi orang yang diam-diam, oh hari ni hari jadi Ustazah, ya Allah panjangkan usia dia penuh keberkatan, ya Allah. Itu yang saya tak tahu, saya tak dengar. Tapi Allah maha mendengar dan diaminkan oleh malaikat Allah. Itulah orang-orang sebenarnya yang bersaudara, melekat erat dengan saya. Bukan yang hadiahkan benda mahal, sahabat-sahabat, tapi tak ada pun terima kasih kat aku Ustazah ni. Contoh kan, saya risau orang bagi-bagi hadiah kat saya ni sahabat. Saya tak PM tepi, say thank you, dia kecil hati, saya risau. Sebab tu minta maaf sebut, lebih baik tak payah bagi apa, kita ikhlaskan hati kita, hadiah doa. Itu yang jauh lebih saya harapkan. Sebab saya cukup risau. Ni saya dah sampai daripada Mekah, atas meja ada hadiah. Ni siapa bagi kat Ustazah ni hari tu? Kalau Ustazah ada orang hantar, lupa. Ya Allah, macam mana Ustazah nak cakap makasih ni kalau tak tahu siapa yang bagi ni? Sampai saya jadi marah macam tu sebab saya kadang tanya adik sampai kat rumah Ustazah, kadang sampai dekat office staff kan. Siapa yang bagi kat Ustazah ni? Sebab tak tahulah Ustazah disuruh sampaikan kat Ustazah. Kita ni, aku nak cakap makasih kat siapa ni?
takutlah orang ni jenis yang tunggu je Ustazah cakap terima kasih. Macam tu lah. Please sahabat-sahabat, kita saling menghadiahkan doa. Tak payah pun sebenarnya tulis dekat Facebook dan mendoakan guruku yang tercinta. Tak payah macam tu pun tak apa. Allah, macam mana lagi Ustazah nak belah dada ni, nak cakap benda yang anda faham ke tidak apa yang Ustazah maksudkan ni. Okay, so jangan berkecil hati kalau kawan kita punya hari jadi, kita tak mampu bagi hadiah apa-apa. Tapi jangan tak mendoakan. Kalau ada di kalangan anda yang tak mendoakan, I don't want to friend you. Cewa cakap Jerman. Contoh kan macam itulah sahabat. Tapi tak pernah pun tulis kat Facebook, siapa yang tak bagi hadiah birthday saya tahun ni, itu bukan kawan saya. Kau ingat Ustazah ni apa, Haji Bakhil? Siapa yang menantu bapak tak bagi hadiah, itu bukan menantu tapi hantu. Contoh kan. Tak adanya Fariha Ismail. Faham. Semoga faham betul. Okey. Apa lagi nak baca? Panjangnya celoteh hari ni kan. Minta maaf. Dia memang macam tu, suka bercakap. Membaca dan merenungkan kebijaksanaan berfikir. Sebab itulah yang jadi pasal hadiah ni tadi ceritanya, sebab tunjuk kad ni. Selalu macam tu Ustazah, orang kaya buat apa kita nak bagi hadiah. Macam ni? Selalu macam tu Ustazah, orang kaya buat apa kita nak bagi hadiah. Umi Kalsum tak boleh juga macam tu. Ni salah juga ni. Kalau saya silap faham, maaf ya Umi Kalsum. Mungkin dia cakap macam ni, halah dia tu orang kaya, buat apa kita nak bagi hadiah. Kalau kita kumpul-kumpul duit belikan dia handphone pun, tantai tu handphone dia yang ke 10 biji dah. Buat apa bagi dia hadiah? Tak boleh juga macam tu sahabat-sahabat. Hadiah ni bukan mesti benda yang mahal. Anda tengok ni, saya dapat kad ni. Saya dapat kad ni sahabat, siapa-siapa pun boleh buat dekat komputer. Tapi saya tak tahu, rasa macam melekat di hati. Ya Allah, macam anak-anak kita kan. Anak-anak buah saya lah, dia buatkan kad tulisan macam conteng-conteng, gambar love. Rasa macam nak masuk je dalam tong sampah. Kan? Tapi kenapa Ustazah? Ya Allah sayang, kita dapat rasakan ketika dia menulis, melukis, mewarna satu persatu tu, mesti dia teringat-ingat kat kita. Kalau dia tak sayang kita, takkan dia nak tulis cantik-cantik. Umi, adik sayang sangat dengan Umi. Takkan nak tulis macam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Salah cerita Ustazah itu, dialog cerita Ahmad Al-Bab. Suzi buang. Itulah. Ya, kalau tanya Ustaz, dia hafal lah. Ustazah tak hafal sangat. Tapi kan ada yang dia minta hadiah tu kan. Lepas tu ada yang dapat hadiah, menantu bagi hadiah garam ke macam mana kan. Ya, Kamaliah Tok Wan, saya sangat setuju. Masya Allah, subhanallah. Hadiah yang terbaik adalah doa kan. Sebab tu kadang-kadang orang cakap, Ustazah saya tak ada apa nak hadiah ke Ustazah, saya hadiah doa je. Selalu saya bulat mata. Jangan cakap je. Doa tu adalah hadiah yang paling besar sebenarnya. Tapi soal besar ke tak besar hadiah doa tu, kita je yang tahu. Anda faham maksud Saya doakan Cik Rodia Syarif. Contoh kan, ya Allah Tuhanku, Cik Rodia apa khabar? Saya dah doakan Cik Rodia dekat Mekah. Contoh kan. Cik Rodia pun kata, makasih lah Ustazah doakan Acik dekat Mekah. Contoh kan. Hati ni kita boleh kata, sebenarnya aku tak doa pun dekat engkau. Kau ni suka nak perasan. Sebenarnya aku doa kat engkau sikit je, bukannya besar mana pun. Contoh sahabat. Itu orang semua tak tahu, kita je yang tahu. Dan Allah. Kan, kenapa kadang-kadang kita boleh memilih nama-nama tertentu untuk mendoakan dengan sesungguh-sungguh doa. Ya Allah, kawan aku tu tengah dalam musibah, susahnya dia, ya Allah, aku dapat rasa kesusahan dia, tolonglah ya Allah, bantu dia ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Sungguh-sungguh, dia tak tahu. Sahabat macam ni lah yang kita nak cari. Tapi kadang-kadang lisan kita, Cik saya doakan Acik sungguh. Tapi sebenarnya tak doa pun. Kawan tu berbunga rasa, orang tu doakan. Allahu Akbar, sedih sahabat. Sebab tu hadiah bentuk apa tak penting. Bagi saya lah, saya tak tahulah anda kan. Tapi kalau dapat hadiah handphone sungguh, takkan engkau nak buang. Ustazah buang apa tu? Saya buang handphone kak. Kenapa Ustazah buang? Ni hadiah orang, saya ni zuhud, saya tak nak pandang hadiah. Itu Al-Mengongi namanya. Dia tolak rezeki, itu Al-Mengongi. Okay, sekian dia maklumkan. Okey, betul kan Cik Rodia? Nanti Umi Badariah marah. Allahumma salli ala Muhammad. Betul Yus Marianti. Sebab kita rasa macam, yelah dia tak bekerja anak-anak kecil ni,
Tiba-tiba kita mengharapkan sampai adik-adik, Abang Long, Kak Ngah semua bagi hadiah dekat Umi. Adik tak bagi pun hadiah. Itu memang maknya tu al-gilaun. Kan al-gilaun dah. Kau nak harap hadiah apa daripada anak yang kita suap makanan kat mulut dia? Dia dapat buat kad happy birthday mama, adik sayang mama. Itu pun dah buat air mata kita bergenang. Bersungguhnya dia. Subhanallah. Dan tidak bermakna Kak Long yang dah kerja gaji RM5,000, dia bagi kita sebatang pen je. Kak Long, kau gaji RM5,000, kau bagi dekat mama sebatang pen je. Ya Allah Tuhan, kita tak tahu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu tak payah sibuk mengharapkan hadiah-hadiah orang, tapi cuba engkau merasa puas dengan engkau sibuk memberi hadiah kepada orang lain. Subhanallah, dia punya puas tu luar biasa sahabat. Menerima dengan memberi, kepuasan tu jauh berbeza. Cuba rasakan diri kita suka memberi, anda akan rasa bahagia. Tapi kalau anda, birthday aku tak bagi pun hadiah. Dulu masa birthday dia aku bagi hadiah. Ni masa anak aku kahwin tak datang pun. Masa anak dia kahwin aku merangkak pergi kenduri dia. Kita takkan bahagia. Sebab kita mengharapkan orang membalas. Kita buat je baik, beri kebaikan, Allah yang akan balas. Kita puas. Alamak, Suhana Adris, janganlah pegang al-gilaun tu Kita pegang al-mengongi je. Okey, baik. Kegiatan seperti itu adalah kenikmatan tersendiri yang dapat dinikmati oleh mereka yang mampu membaca fikiran bijaksana orang-orang yang pandai. Contoh yang paling nyata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh samakan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bijaksana, bijaksini. Sebab apa? Namun baginda bukan bandingan untuk disejajarkan dengan mereka, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditompang oleh kekuatan wahyu. Nabi dapat wahyu, kita tak dapat wahyu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dikuatkan oleh mukjizat. Nabi dapat mukjizat, kita tak dapat mukjizat. Subhanallah. Sebab tu ada orang kata, janganlah samakan aku dengan Nabi. Aku tak cakap pun kau Nabi, tapi aku suruh tiru apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Untuk menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan Rasulullah sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kenyataan ini jelas jauh berada di atas kecerdasan para ilmuwan sepintar apapun dan jauh lebih mengkagumkan dibandingkan kecemerlangan para sastrawan manapun. Apa ni sahabat-sahabat dirahmati Allah maksud membaca fikiran? Kalau kita ada ilmu, kita ada nur iman di hati, kita ada hikmah kebijaksanaan, insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, insya-Allah kita dapat rasalah orang bercakap ni nak kelentong kita ke, nak main-main ke. Sebab tu kalau tok-tok guru alim soleh dulu-dulu, dia lirik je dengan matanya, dia tahu dah. Dia tahu dah dia ni nak menipu ke, dia ni ada niat jahat ke, dia tahu dah. Bukan kerana dia wali Allah, bukan kerana dia tok moh paling pakar, tak. Tapi kerana hikmah, anugerah yang Allah beri kepada orang-orang soleh. Masya Allah, kebijaksanaan dia sahabat-sahabat. Macam mana apa kata orang Melayu punya ni? Sekilas ikan di darat. Apa benda? Kadang boleh nak sebut, kadang sekilas. Apa ibu-ibu dirahmati Allah? Adalah maknanya tu dia nak cakap, kau tak payah nak kelentong aku lah, aku boleh tahu. Macam tu. Kalau isteri, boleh baca tak? Kan? Apa ni? Macam ni? Apa dialog bininya Abang Jamil itu? Macam butang baju Melayu aku mana pa. Dia sekilas tu dia dah tahu dah. Dia nak pergi kawan dia kahwin ke dia nak kahwin ni. Macam tu kan. So mak-mak pun kalau dengan anak-anak, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sekilas ikan di air sudah ku tahu jantan betina. Nasib baik ada Umi, nasib baik ada Bonda Rohana Saleh. Ni guru bahasa Melayu yang hebat ni. Bonda Rohana Saleh mesti tak salah kalau berperibahasa apa ke kan. Sekilas ikan di air sudah ku tahu jantan betinanya. Betul.
Betul kan, nak bercakap tapi lupa apa benda sekilas-sekilas tu. Inilah dia membaca fikiran. Anak-anak jangan cuba nak bohong mak. Mak tu boleh tahu bahasa tubuh anak sulung. Anak sulung ni Ustazah kalau bercakap dengan saya dah tak pandang mata ni, tahu dah saya. Kak Ngah tu Ustazah kalau dia tergaruk-garuk depan saya ni, saya dah tahu dah. Si adik tu Ustazah kalau dia tunduk je depan saya dah faham dah. Kan mak-mak, Masya Allah, Allah beri hikmah tu sahabat. Allah beri rasa tu. So jadilah orang baik untuk anda mendapat rasa itu. Sebab kadang-kadang kita jumpa orang yang kita hormat, yang beramal, yang soleh, kita nak tatap mata dia pun kita takut. Anda rasa tak macam tu? Seolah-olah dia baca kita daripada hujung rambut ke hujung kaki. Segan sahabat. Saya tak faham orang-orang sekarang ni. Dia jumpa orang-orang alim, orang-orang soleh kan, Ustaz, selfie? Ya Allah Tuhan, ustaznya pun menggedik sama. Sekian, bukan semualah kan. Maksudnya sahabat-sahabat, kita boleh bezakan. Jangan kalau kita tahu orang tu berilmu tinggi, kita hilang hormat kat dia. Bagi Ustazah, ya Allah, nak berdepan dengan dia pun menggigil tubuh, takut. Macam seolah-olah dia i'rab. Dia, apa kalau dalam bahasa Melayu ni, dia boleh terjemah lirikan mata macam ni macam mana. Kalau bapak saya dulu kan, tapi kita tak boleh percaya jugalah bapak saya. Tak payah kawan lah dengan orang macam tu. Saya masa berkawan dengan orang, tak payah kawan dengan orang macam tu. Kenapa pak? Dia tu baik lah. Ya, baik sekarang. Tengok mata dia pun bapak dah tahu. Macam tu orang tua-tua sahabat. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita bila bapak kita cakap, sebab kita tahu apa yang bapak kita cakap tu insya Allah benda yang betul, kita akan belajar menjauh. Bapak hati-hati kawan dengan orang macam tu. Bapak dengar suara dia pun bapak dah tahu. Macam tu sahabat. Jadi bapak saya cakap tak banyak masa tu, tapi kita, bapak cakap macam ni kena hati-hati. Tak lama lepas tu kita dengar, dia kelentung orang tu, kelentung orang ni. Tu sebab dia takkan cakap kawan kau tu tak betul, kawan kau tu penipu. Dia takkan cakap macam tu. Hati-hati kawan orang macam tu. So kita berhati-hatilah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu nanti tak lama kita dengar dia kelentung orang tu, dia menipu orang ni, macam tu kan. Betul Kamaliah Tok Wan, betul sangat. Betul Ustazah, dulu Tuan Guru lalu kita orang dah kecut perut. Betul Rabi'atul Adawiyah, sangat betul. Jumpa ulama' sangat segan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi orang sekarang, ya Allah kan, dia pula selfie dengan Tok Guru tu. Tok Guru tu janggut panjang kan, dia pula yang malu, Tok Guru ni pula yang malu. Masya Allah kan. Jangan macam tu lah, kita ngaji pagi petang ke main, tak ada rasa segan. Okay sahabat-sahabat, itu orang-orang alim ulama'. Kalau macam Ustazah Zai, tak apa. Ustazah ni ular dalam semak je. Bila berjumpa bila berjumpa sahabat-sahabat, rasa macam nak tepuk tampar je. Bila je, alah Ustazah, saya segan nak jumpa Ustazah. Segan pi bagan, Ustazah kata kan. Kalau awak tak tegur macam mana Ustazah nak tahu? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita bukannya orang alim, kita sama-sama nak belajar untuk menjadi orang alim. So kita jumpalah dengan orang-orang alim. Betul Baiti Abdullah, sebab hati mereka bersih. Sebab tu mereka boleh membaca fikiran. Mereka bercita-cita, cita-citanya adalah matlamat akhirat. Jadi apa sangat hal-hal dunia ni. Dia tak heran orang ada cita-cita 10A. Dia tak heran orang bercita-cita nak tukar daripada rumah teres kepada rumah banglo. Dia tak heran. Kerana cita-cita dia adalah syurga. Allahu Akbar sahabat. Jadi orang macam ni dia penuh dengan hikmah. Orang macam ni dia boleh baca fikiran. Apa yang lawak Najmiah Wanci? Serius ni cakap. Kan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zainah Buyung. Segan pi bagan. Betul lah nak cakap segan pi bagan. Ni saya dapat perkataan ni daripada Ustaz Azwan punya kawan. Orang Penang yang cakap macam tu. Okey, saya kira kita dah lajak-lajak masa ni kot. Betul. Okey, saya start tadi sebelum 2.30. So sekarang dah hampir 3.30. Saya berhenti dulu. InsyaAllah sahabat, kuliah besok Ustazah cuba untuk sebelum ke Radio Aikim pukul 10 suku. Ustazah di Radio Aikim terus gerak ke Kulim kot. Itulah insyaAllah. Betul, Ustazah pesan supaya kita jaga adab bila berjumpa dengan para ulama'. Betul Linda dah. Ustazah memang, orang kata Ustazah Zai ni macam dengan siapa pun boleh berkawan-kawan kan sahabat. Tapi kalau macam contohnya masa Ustazah ada peluang bersama dengan Ustaz Abdul Samad dulu kan, dia datang daripada Indonesia sahabat.
Ustazah bawa ustaz. Masa tu sahabat-sahabat di Masjid Ibn Abbas tahulah. Lepas tu pengurusan ajak ustazah makan, duduk semeja dengan dia. So ustazah pergi lari dekat meja sebelah. Kenapa lari meja sebelah? Ustazah ni duduk sini dengan ustaz Azwan lah. Ustaz Azwan duduk sebelah Ustaz Somad. Korang dah kenapa nak suruh aku duduk satu meja dengan tu? Lepas tu orang lain pula, Ustazah duduklah, tu memang tempat Ustazah. Ya Allah, hiduplah aku segannya. Sebab apa Muslimat? Sebab apa? Sebab rasa macam kita duduk dekat dengan dia, lirikan mata tu saya terasa macam dia baca aku macam mana kot. Dia ni Ustazah ni al-mengongi ni tak betul kot. Kita perasan macam tu sebab kita segan dengan ilmunya yang luar biasa. Bila kita bertemu dengan orang-orang alim, sepatutnya kita ada rasa segan. Bukan kita lagi nak menggedik duduk depan dia. Apatah lagi saya, Ustaz Azwan. Ya Allah, kalau abang tahu tadi abang tak pergi masuk dalam bilik tu. Mana abang nak sangka abang kena duduk sebelah Ustaz? Kenapa bang? Ya Allah yang lemah lembutnya yang kita dengar suara dia macam macam tu, tapi dia makan lembutnya. Oh ya bang, lembut bang. Abang macam mana? Abang dah memang nak makan banyak ni. Abang tak kisah lembut tak lembut. Gurau sahabat. Maknanya saya dan Ustaz selalu dapat duduk semeja dengan para alim ulama ni kan sahabat. Rasa macam Allahu Akbar, kerdil diri yang besar ini. Jadi saya tak faham kenapa ada orang bila dapat peluang duduk dengan alim ulama ni, dia tak dirasa segan. Dia rasa macam lagi, bahasa mudahnya lagi nak menggedik lagi ada. Please, lagi-lagi kalau guru tu lelaki, kita perempuan. Kena jaga adab sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi ampun maaf, zahir batin. Okay, moga-moga Allah beri kita faham. Esok insya-Allah teringin sangat-sangat nak jumpa Ustaz Aidil Mak di segala Mak Kamaliah Tok Wan. Saya duk biasa makan semeja dengan Ustaz Azhar Idrus. Pun Ustaz Azwan macam tersipu-sipu kalau sembang dengan Ustaz Azhar Idrus. Lepas tu sahabat-sahabat dia kata, Ustazah, dia kan bila dia tegur saya dah mula dah, aku dah menggelabah, dah pandang mana-mana. Sebab apa? Sebab ya Allah macam segan sangat kalau dia tegur kita tu. Macam tu. Sahabat-sahabat, tak tahu nak kata sungguh-sungguh malu. Malu, segan, tapi kagum dengan ilmunya. Kan dengar macam tu. Kalau ada je peluang dengar majlis ilmu dia, nak dengar lagi. Peminat setia. Tapi kalau berdepan Allah rasa menggelabah, tak tahu kenapa. Semoga Allah kekalkan rasa apa sahaja yang baik-baik. Ruby Ibrahim orang Johor ke? InsyaAllah kita bertemu di selatan, di Johor pada 4 Jun. Tolong sebar-sebarkan kempen-kempen insyaAllah. Tapi anda janganlah mengharapkan pertemuan dengan Ustazah Zai ala-ala malu-malu miau. Ustazah tu rupanya pemalu kan. Memang hidok le. Kan memang hidok le. Sebab kita kan adik-beradik. Kita kan keluarga, lain mak, lain bapak. So kita kenalah bertepuk tampar, berbiasa-biasa kan. Anda jangan rasa segan-segan. Lalu depan Ustazah kan, ni apa hal sampai meniarap pula depan Ustazah ni? Sebab saya hormat Ustazah. Allah, tak payah nak meniarap-meniarap bagai. Nak cium-cium tangan kaki bagai, tak payah. Saya ni manusia yang penuh dengan dosa. Kita bercerita pasal alim ulama kita yang hebat. Okay? Ampun maaf, zahir batin, sayang semua kerana Allah. Okay, doakan kebaikan demi kebaikan sesama kita. Moga Allah redha, moga Allah ampunkan dosa, moga Allah kabulkan segala doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum. Zahara Daud, kenapa nak malu jumpa Ustazah? Jangan. Sebab Ustazah bila jumpa sahabat-sahabat dan tahzan, rasa macam, tengok macam Umi kata apa ni. Ustazah mula-mula jumpa Umi, Ustazah yang malu dengan Umi. Sebab Ustazah dapat rasa Masya Allah, amalan-amalan Umi Ustazah dapat rasa. So saya malu jumpa dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi sekarang ni Ustazah pergi Penang pun Umi sibuk nak ikut. Ya Allah Umi, malunya saya dengan Umi. Subhanallah, saya banyak belajar sesuatu dengan Umi Badaria Rahman. Sahabat-sahabat Masya Allah, Ruhina Latif, Syahani Syarif, Jamilah Ismail, Mastura Kazali, Rokia Jusur, Rozita Abdul Wahab, Zahra Suhadi, Zara Nur, Masya Allah, Nana, Siti Nur Majid, Hani Has. Macam mana ni saya pemalu. Amboi Hani Has. Pemalu-pemalu ni Nurliza Muhammad Nur. Baru nak muncul kat, nak kena bab-bab ni. Ulang siar Okay, bye-bye. Assalamualaikum.
Tak finish lagi.